Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam ni saya nak memberi kuliah sikitlah, sambungan petang tadi. Jadi saya harap koma yang ada di rumah tu dalam pukul 9.30 ni tak ada apa nak buat hari ni, dengar kuliah saya. Ya. Saya minta seluruh negeri Perak lah, daripada Parit Bunta sampai ke Muallim. Muallim tu di Tanjung Malim. Jadi sebelum adanya Muallim tu, cucu saya namanya Muallim. Tak tahulah dia ambilkan nama sempena nama cucu saya ke Muallim tu. Wallahu a'lam. Kau kena dengar. Jadi saya nak menyambung kuliah pagi tadi yang saya dah bagi tahu kenapa adanya Sungai Perak tu kiri dan kanan. Botol kiri lawannya botol kanan, layang kiri lawannya layang kanan. Tadi saya dah bagi tahu dalam kuliah pagi tadi. Saya mengambil daripada keratan orang Melayu ya, yang mengatakan bahawa benih yang baik campak ke laut jadi pulau. Jadi saya nak tahu ada ke orang bernama Pulau. Rupanya ada ni, baru tadi saya ambil dalam internet. Nama keluarganya Anjang Pulau. Ya. Ini Ni saya ambil. Kalau kamu ada masa tengoklah. Saya tunjukkan rapat sikit. Habibah binti Alang Anjang Pulau. Tu dia. Tadi saya dah detailkan apa kaitannya otak kiri, otak kanan itu. Saya mengambil kisah Nabi Adam ketika dicipta oleh Allah dalam syurga dulu. Diambilnya tanah-tanah di bumi ni. Jadi Allah perintahkan malaikat mengambil tanah-tanah di bumi ni dibawa ke syurga. Jadi maknanya tanah Perak ni tuan-tuan, banyak misterinya yang kita kena tengok. Ya. Jadi saya nak mengupas benda ni bukan apa. Pasal orang terang tak nampak latar belakang sejarah setiap negeri yang ada di bumi Allah ni. Contohnya, kenapa orang ni namanya Anjang Pulau? Duduk pula tepi Sungai Perak. Orang lambur kanan. Lambur kanan ada lambur kiri. Sebab pulau ni asalnya tanah. Ya. Bila Nabi Adam diciptakan daripada tanah, jadi tentu ada hubung kait dengan keturunan dia. Keturunan manusia tu yang datang daripada tanah. Makna Anjang Pulau ni adalah keturunan Nabi Adam. Dicipta daripada tanah. Cuma bila dia turun ke bumi, berlakulah proses perkahwinan. Jadi dalam proses saripati, makanan yang kita makan tu menjadilah manusia lepas tu melalui hubungan perkahwinan. Jadi diberinya nama anaknya tu Anjang Pulau. Di Amerika ada juga nama pulau. Nama pulau tu Long Island. Di Amerika Long Island. Tapi tak sama dengan orang Parit ni tuan-tuan. Sebab cerita sepanjang Sungai Perak ni ada kaitan dengan sejarah kerajaan Melayu Melaka. Apabila kerajaan Melayu Melaka tewas di tangan Portugis, anak anda kepada Sultan Mahmud, Sultan terakhir yang diserang oleh Portugis tu, Sultan Mahmud dia lari ke Muar, Johor, Muar. Saya pergi melawat ke tempat kubu terakhir Sultan Mahmud, iaitu di Muar, di Bentayan. Di mana Muar tu, tepi sungai Muar tu, ada satu dekat dengan taxi stand. Saya bergambar depan tu. Kubu terakhir 1511 Sultan Mahmud sebelum dia berangkat ke Kampar di Indonesia. Sebab itu di Perak ada nama Kampar. Hanya satu-satunya Kampar di Perak. Tak ada negeri lain melainkan di Perak sahaja. Sebab Perak ni banyak sejarahnya tuan-tuan. Datanglah ke Perak, tengoklah apa kesan-kesan sejarah yang ditinggal kerajaan besar. Sebab ada kerajaan besar di Manjung. Ada kerajaan Gangga Negara di Perwas. Ada kerajaan Cempaka Sari di tempat saya, di Perak Tengah, di Parit. Semua itu adalah kerajaan-kerajaan besar yang ada di negeri Perak waktu itu. Tun Perak pernah datang ke Beruas. Sultan Perak ni bendahara Melaka yang sangat terkenal.
orang yang dapat gelaran Tun ni ialah mengambil sempena daripada nama Tun Mutahhir, Tun Perak, Tun Ali. Kawan saya pun nama Tun. Di Parit tu ada kawan saya namanya Tun Nazlia. Satu sekolah dengan saya. Kami panggil Tun. Oi, dia dah dapat pangkat Tun rupanya. Pasal nama dia Tun. Jadi Tun Mahathir, mungkin je nama tu daripada kisah sejarah Tun Perak. Orang besar-besar kerajaan Melaka. Atas Tun Matahir tentulah Sultan. Tapi pangkat Sultan tak bolehlah untuk rakyat. Setakat Tun je lah. Kawan saya Tun Nazlia namanya. Saya harap dia dengar lah kuliah saya ni. Dia duduk di kampung tengah Parit. Ya. Jadi tuan-tuan, di sepanjang Sungai Perak ni banyak kesan-kesan sejarah pembesar-pembesar negara. Datanglah ke Parit ni tengok. Ya. Kalau nak tahu. Istana Melaka, Istana Sultan Perak yang pertama di Teluk Bakung. Dekat bawah kanan tu. Ada lagi kesan sejarahnya. Baik. Ini surat saya. Daripada istana. Kau nak kena tengoklah suratnya. Tu dia. Waktu saya menghadap Sultan Perak. Tu dia suratnya. Kau nak baca-bacalah. Ya. Jom saya bacakan. Sebentar ya. Tak ada corong mata. Macam mana nak tengok. Kita tengok balik surat yang saya dapat dari istana. Saya pergi ke istana Kuala Kangsar. Saya panjangkan surat ni daripada Yang Berbahagia Datuk Pengelola Bijaya Diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Masa tu yang menjadi Datuk Pengelolanya Haji Muhammad Tamad bin Muhammad Yaakob. Pangkatnya DPMP JSD SMP. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Abdul Halim bin Bistamam, nombor kad pengenalan saya, ini kad pengenalan lama, 489947, 489937, sedang menjalankan kajian mengenai pendidikan di negeri Perak khususnya. Tuan-tuan jangan lupa, kerajaan Selangor, kerajaan Johor pun tengah buat pendidikan Islam Johor, pendidikan Islam Sultan Johor. Saya buat ni untuk pendidikan Islam Sultan Perak. Sebab saya dah menghadap tuanku di istana. Tuanku, saya bincang dengan tuanku di istana Balai Rumseri, istana Kuala Kangsar Iskandariah. Saya dah menghadap tuanku sendiri untuk buat kajian. Kalau nak percaya terpulang lah. Kalau tak datang jumpa saya. Saya tunjuk pada bukti surat-surat ni. Ini saya dah tulis. Tunjuk pun baca. Janji saya kepada Sultan Perak. Nampak? Bawah tu ada Demang Lebar Daun. Sebab Demang Lebar Daun ni adalah pembesar kerajaan Melaka dulu. Jadi saya nak cerita latar belakang kajian saya ni melibatkan istana, pihak istana. Ya. Jadi sebab itulah saya hendak supaya kajian ni jangan diabaikan, dibuat sungguh-sungguh, dan saya telah pun berjanji dengan tuanku untuk menyiapkan kajian ini. Kerana lepas saya berjumpa dengan tuanku, menghadap tuanku tu, saya buka Quran. Nak mendapat jawapan daripada Quran, buka tepat dengan surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ni tuan-tuan, dalam Quran, sebelah tu surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Al-Ma'idah makna hidangan. An-Nisa wanita. Sebelahnya belah je surah itu. Kenapa begitu tuan-tuan? Sebab ini berbalik pada istana tadi. Waktu saya dalam istana bersama pembesar-pembesar negeri, Sultan Azlan sedang bersantap bersama Permaisuri Bainun. Kami perhati dari jauh. Saya buat buku masa itu. Nama buku saya buat Quantum Learning. Quantum Theory. Buku saya itu Quantum Learning nama. Lepas habis tuanku bersantap, dia pun berjalan terus menghadap saya. Terus tuanku bertemu dengan saya pasal saya ada buku. Saya buat buku seorang dalam majlis itu. Jadi tuanku tanya, apa bukunya tu, Syekh? Ini tuanku, buku ni berkaitan dengan thinking, quantum learning. Siapa nulis ni? Dia tanya. Ini orang barat tulis tuanku. Jadi saya pun tunjuklah gambar pada tuanku. Gambar tuanku berangkat ke Universiti Al-Azhar. Dan tuanku minta buat kajian. Saya pun cakaplah pada tuanku, masa tuanku berangkat ke Al-Azhar University alumni dulu, inilah kajian yang saya nak buat sekarang ni.
Jadi lepas saya buka Quran, saya dah berjanji dengan tuanku nak siapkan ni. Buka je Quran tepat pada surah Al-Maidah. Sebelah tu surah An-Nisa, surah wanita ya. Ayat pertama surah tu menerangkan, tuan-tuan pun tengok buka Al-Quran nanti. Kalau kamu berjanji, kata Allah, Allah sebut dalam Quran, kalau kamu berjanji, hendaklah tunaikan janji. Ini saya nak tunaikan janji saya. Researchnya dah siap. Cuma saya nak bentang melalui prosedur, melalui peraturan. Saya harap kerajaan negeri Perak dapat dengar. Saya dah bentang kepada pengarah pelajaran Perak, Ghazali Udo Omar. Dia orang Parit, satu sekolah dengan saya. Dia dah dengar kuliah saya di Pejabat Pelajaran bersama pegawai-pegawai kanan di Bilik Gerakan. Saya harap Datuk Ghazali Udo Omar boleh ingat balik peristiwa saya bentangkan kajian left brain and right brain and lateral thinking. Ya, lateral thinking ni ialah satu pendekatan belajar yang diperkenalkan oleh Edward de Bono. Tapi Edward de Bono tak faham sejarah tu sebenarnya. Yang memahami sejarah otak kanan ni hanya Melayu je. Orang Parit je lah. Kalau kamu tak percaya, datang jumpa saya. Kenapa sejarah otak ni mula di Pekan Parit? Ini ada kaitan dengan sejarah J.W. Bush, resident British yang dibunuh di tepi Sungai Perak tu. Kerana orang British ada plan, ada perancangan. Mereka nak mentadbir negeri Perak. Dia pernah ambil biji timah. Oi panjang ceritanya yuk. Teman nak upah ni bukan di sini sebenarnya. Kita akan buat satu pertemuan nanti akan datang. Okey. Bila saya dah cerita tentang kajian saya, tuan-tuan kena tahulah latar belakang saya pula. Siapa saya dan siapa keluarga saya, bagaimana saya punya background pendidikan. Yuk saya terangkan. Allahu Akbar. Terlupa nak pasang. Tak dengar je. Baik. Bapa saya nama Bistamam bin Haji Hashim. Datuk saya Haji Hashim. Bapa saya sebenarnya guru pondok. Dia belajar di Kedah. Sebelum dia meninggal, dia buka pondoknya di kampung saya, di kampung Pasir Gajah. Parit. Kampung Pasir Gajah tu di Parit. Lepas Pekan Parit tu, pergi ke hilir sungai tu. Orang Parit kata hello. Belah hello sungai tu, itu rumah saya. Rumah datuk saya tepi sungai. Di rumah datuk saya tu banyak kesan-kesan sejarahnya. Ya. Kalau nak tahu, datanglah jumpa saya. Saya nak ceritakan sejarah J.W. Bush yang dibunuh di tepi Sungai Perak dulu. Ya. Orang-orang Melayu yang bunuh Bush tu lari bertimpiaran ikut Sungai Perak tu. Ada yang pergi ke belanja lari kerana dikejar oleh British. Maklumlah British. Dia ni mereka ni adalah manusia yang menjajah manusia lain. Dia menjajah tu tujuannya untuk kepentingan negara dia. Itu yang dinamakan London tu. Dia ambilnya biji timah di Lembah Kinta tu, di Teluk Intan di Taiping tu. Lepas tu di Perak ada kereta api yang pertama tu di Taiping, di Port Well. Kereta api pertama di Malaysia ni di Perak dulu. Ya, nak mengantar biji timah ke London, malah di Taiping tu, Ngah Ibrahim tu, Long Japa tu semuanya tokeh-tokeh biji timah orang kaya banyak di Perak ni. Orang Perak ni kaya-kaya belaka. Orang jangan main-main. Jadi, datuk saya tadi di kampung tu, saya pun tak tahu sejarah awalnya. Kami hanya dengar-dengar ikut ujung telinga aja. Jadi, datuk saya ialah yang ada di kampung tu. Kampung saya dah 100 tahun umurnya dah. Jadi, antara anak-anak saudara saya yang ada yang berkaitan dengan saya tu wakil ahli parlimen Parit, itu kira pangkat anak saudara saya lah. Sebab datuk dia dengan bapa saya itu ada hubungan keluarga. Rumah dia belakang rumah saya. Rumah di depan, saya di belakang. Namanya Datuk Niza. Datuk Niza Zakaria. Ahli parlimen Parit. Kemudian, abang saudara saya pula ialah bekas mufti kerajaan Perak. Namanya Datuk Haji Abdul Malik Nordin. Lepas tu dia jadi orang besar jajahan Manjung. Masa dia hidup dia selalu saya ke pejabat dia. Bersembang, berbincang dengan dia masalah negeri Perak masa itu. Dia adalah
bekas mufti kerajaan Perak di zaman Sultan Idris Shah. Ya. Lepas itu dia dilantik sebagai Imam Paduka Tuan, sebagai orang besar jajahan daerah Manjung. Waktu dia jadi orang besar, saya jumpa dia di pejabat, berbincang tentang masalah negeri Perak ni. Terutama tentang keluarga kami lah, masalah keluarga. Macam-macam kami bincang. Kemudian abang saudara saya pula, dia namanya Ustaz Osman Karib, dan termasuk dalam keluarga saya juga. Dia adalah ahli jawatan kuasa fatwa kerajaan negeri Perak. Namanya Ustaz Osman Karib. Duduknya di Layang Kiri. Seorang ustaz yang terkenal. Lepas tu datuk saudara saya, datuk belah mak saya pula, Datuk Haji Ghazali Bagan Datuk. Dia buka pondok Irsyadiyah di Bagan Datuk. Saya pernah bertemu dia di pondok dia, bersembang, bercerita tentang hal ehwal agama. Saya duduk berlutut depan dia, bersama dia. Dia pakai jubah, masa tu saya pun pakai jubah. Jadi salah saya tergambar bagaimana Jibril bertemu Rasulullah dalam keadaan duduk berlutut bersama Nabi. Tak dengar ke cerita kisah ketika Nabi menerima iman, Islam dan ihsan. Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Manusia yang paling cantik di zaman itu. Katanya Dihya Al-Qalbi, wallahu alam. Tengoklah balik sejarahnya ya. Jadi bila Nabi tanya siapakah inilah malaikat Jibril datang mengajar kita tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi saya menghadap datuk saya di Bagan Datuk tu berlutut dengan dia. Kami sama-sama pakai jubah. Jadi saya ingatlah balik kisah Rasulullah bertemu dengan Jibril tu dalam keadaan pakaian jubahnya. Jadi tuan-tuan, kita hendaklah tengok balik sejarah keturunan kita, latar belakang keluarga kita. Sebab itu saya katakan, benih yang baik campak ke laut jadi pulau. Sebab itu dalam kaedah perkahwinan, kalau siapa nak kahwin ya, hari ni di Kelang berebut nak kahwin cepat. Hari ni keluar surat abah. Dia berebut pasal nak kahwin. Ya, pasal di Kelang ada masalah COVID sekarang ni. Jadi kalau nak kahwin, antaranya keturunan lah, faktor keturunan. Ambil kira faktor keturunan. Kemudian, baru lahnya agama lah. Ya, balik semula pada agama. Agama ni main peranan sangat penting dalam sebuah keluarga Melayu sekarang ni. Tapi sebab itulah keluarga Melayu ni yang ada susuk galurnya, yang ada orang alim dalam keluarganya. Ingat-ingatkanlah balik datuk-datuk kita yang pernah berjuang untuk menaikkan balik apa kata orang seperti yang Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Kemudian ayat tadi menerangkan maknanya Allah menaikkan darjat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu. Berapa darjat? Pertama orang beriman, kedua orang berilmu. Jadi saya menyeru kepada seluruh orang Perak daripada Parit Buntah sampai Tanjung Malim. Pertama kita sedarlah kita ada iman. Orang Melayu tu orang beriman. Dan jangan lupa meningkatkan ilmunya tu. Ilmu tu penting. Kerana tak ada ilmu macam mana kita nak beramal, ya tak? Jadi sebab itulah saya memberi satu input supaya cepat-cepatlah kita sedar supaya generasi yang ditinggalkan ini adalah generasi yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu latar belakang keluarga saya dan latar belakang pendidikan saya pula. Sebab kadang-kadang saya tengok orang komen saya banyak benar. Ya, tapi komen tu banyak yang ialah kadang-kadang tak sedap dengar di telinga. Kadang-kadang orang muji saya pula melambung-lambung. Terangkat-angkat saya, dipuji je nama. Jadi sebenarnya boleh sebenarnya boleh ke memuji ni? Ada tak kaedahnya? Saya buka kitab Imam Nawawi. Saya ambil di Pejabat Pelajaran Perak daripada kawan saya, seorang pegawai pelajaran di Pejabat Pelajaran Perak tu namanya Encik Abdul Razak. Dia orang Sungkai. Sekarang ni dah pension lah, duduk di Ipoh. Jadi bila saya buka kitab tu tepat kepada kaedah memuji diri dalam kitab Imam Nawawi. Sebenarnya dibolehkan memuji diri, tapi ada kaedahnya. Memuji ni dua. Satu yang terpuji, satu yang tercela. Yang tercelanya memuji diri, orang lain tak ada buat, dia seorang je buat. Maknanya dia angkuh lah, dia sombong lah. Seolah dia je pandai ya. Dalam bab memuji diri, ada sebab
sebab tertentu dibenarkan. Dia bawa contoh. Kalau Nabi, para Nabi, dia tu maksum. Mereka ada memuji dirinya. Antaranya Rasulullah. Ya, Rasulullah kata, akulah yang paling bertakwa. Sebab dia orang maksum. Dia tak ada dosa. Kata-katanya wahyu daripada Allah. Jadi turun kepada para sahabat. Sayyidina Osman contoh. Kata Sayyidina Osman, ketika dia membeli telaga di zaman itu, Yahudi punya miliknya, Nabi Sayyidina Osman sebut, aku yang membeli telaga tu. Jadi cara dia menyebut tu bukan macam kita. Kalau kita nyebut, kalau tak ada aku tak jadi projek ni. Itu tak boleh lah. Itu tanda sombong. Ya. Jadi ada kaedahnya memuji diri ni yang dibenarkan. Dia ambil contoh Nabi tadi. Akulah orang paling bertakwa, kata Nabi. Lepas tu contoh sahabat. Atau contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS. Ketika nak menjadi Menteri Mesir dulu, dia kata, akulah orang yang terbaik untuk mengurus perbendaharaan negeri Mesir ni. Akulah. Maknanya bila Nabi bercakap itu, dia orang maksum. Dia tak ada dosa. Dia nak menjelaskan kepada rakyat kebolehan dia. Ya. Turun balik kepada orang awam lagi. Tengok pula kepada orang-orang kemudian di akhir zaman ni. Yang akhir sekali, diambilnya contoh cikgu, guru. Saya ni cikgu. Guru ni kalau dia mengajar, dia nak mencontohkan kepada orang lain, tak ada. Melainkan ada pada diri dia saja. Dia sebagai guru, bila dia mengajar, takkan dia nak bersikap sombong dengan anak murid. Macam saya nak mengajar. Ini kajian otak kanan ni, berkaitan dengan Sungai Perak, kiri kanan ni, saya je yang mengajarnya. Saya. Orang lain, tak ada. Jadi saya nak tunjuk contoh, saya. Tapi saya kena jagalah hati saya. Jangan ada sifat sombong riak. Ya. Tapi bukan senang, tuan-tuan. Kalau orang dah puji saya sekarang, saya melambung-lambung terangkat. Janganlah muji teruk benar kau mah. Kat zaman Sayyidina Ali, kalau tak silap saya, orang memuji, dia ambil pasir, dia balingnya pasir kat muka orang tu. Jangan terlampau memuji sangat. Jadi saya nak bagi tahu kajian saya buat ni sebenarnya, saya dah menghadap tuanku, dah terangkan pada tuanku, Sultan Adlan, supaya korang tak boleh petikai kan. Ya. Ini sijil guru saya. Ini sijil saya. University Cambridge. Malaysian Certificate of Education. Tanda tangannya NAB Chancellor. Itu dia. Itu tanda tangan NAB Chancellor. Cambridge University. Ya. MCE. Malaysian Certificate. Cambridge. Bawah ni satu lagi. Tahun 73. Saya ambil. Masa tu tak berapa baik keputusan saya. Bahasa Melayu dapat 8. Kalau 9 gagal. BM 8. Yang dapat saya General Science, Ordinary, Art, Ordinary. Saya dapat Art dengan Science je. Inilah otak kiri, otak kanan ni. Yang dikatakan left brain. Left brain tu scientific brain. Right brain tu art brain. Artistic brain. Yang ada keputusan pada saya aja. Cuba cek sijil-sijil di seluruh Malaysia ni. Ada tak keputusan apa keputusan saya ni? Ini gambar otak pula. Masa saya cari kertas laminat tu, terbentuk otak pula. Otak kiri, otak kanan lah ni. Sijil ni pernah jatuh di longkang. Depan Politeknik Engku Omar. Bukannya hebat benar sijil ni. Cuma saya nak buktikan kepada orang ramai, saya bawa lah sijil saya ni. Itu buktinya, left brain, right brain, sijil saya ni ditandatangani oleh NAB Chancellor University Cambridge. Lepas tu saya ambil kali kedua di Bukit Mentajam. Saya ambil kali kedua di Bukit Mentajam. Bersama kawan saya tu, orang Parit juga, orang Kampung Tengah. Saya sekolah sama dia. Labibun namanya. Labibun ni orang Kampung Tengah. Labibun tahulah dia tengah dengar kuliah saya ni ya. Dia duduk di Taman Malawati sekarang ni. Kadang saya jumpa suami dia. Abu Osman namanya. Kawan satu kelas saya juga dia. Kami sekolah Form 2 masa di Parit dulu, tingkatan 2. Cikgu kami namanya Muru Gessen. Mengajar sains. Kami duduk dalam makmal sains. Kami tak ada kelas. Kelas kami dipanggil floating kelas. Kelas terapung. Bila orang masuk makmal kami kena belayar ke kelas lain pula. Itulah kami semua duduk dalam makmal sains masa itu. Tingkatan 2. Ya? Jadi itu cerita saya lah. Jadi kawan saya salah seorang yang duduk dalam makmal tu yang panggil kelas floating kelas tu sekarang,
Dia ni ialah seorang kapten kapal, MISC. Dia pernah bekerja dengan kapten kapal. Dia pun saudara saya juga. Sepupu saya, anak Cikgu Bashir Parit. Namanya Zainal. Satu kelas dengan saya. Jadi itulah kawan-kawan saya yang belajar di sekolah dulu, di Parit. Jadi keputusan periksa ni bermula di Parit, di tepi Sungai Perak. Left brain and right brain. Ya. Habis semua tu, lepas habis belajar maktab tajam, saya masuk maktab perguruan Pulau Pinang. Masuklah maktab jadi cikgu. Dalam keluarga saya seorang je cikgu. Abang-abang saya ustaz lah. Abang saya seorang ustaz. Dan abang saya ada kembar dua orang. Dia orang dulu tu jadi juruteknik JKR dengan RTM. Lepas tu dua-dua jadi JKR di Jabatan Kerja Raya. Dan kakak saya ada seorang. Kami ada 5 adik-beradik. Abang saya seorang ustaz. Saya patutnya belajar di Sekolah Izzuddin Shah, sekolah agama. Keputusan periksa saya 98%. Saya patut sekolah agama. Tapi mak saya hantar ke sekolah Inggeris. Supaya akan datang saya akan buat kuliah in English. How to think like a futurist. You must think from now on. Ya. Jadi kita kena sesuatu. Sebab bahasa Inggeris ni ya. Kalau kita pandai bercakap bahasa Inggeris ya. Ini bukan nak muji diri ni sebenarnya. Allah dah bagi satu kebolehan pada saya. Kalau kita pandai bercakap Inggeris, orang tak pandang sijil kita ni. Tapi kalau ada sijil cakap Inggeris pun tak reti, orang tak tengok sijil kita. Kalau ada pun sijil SPM kita 15A, tapi bahasa Inggerisnya tidak baik, orang tak tengok. Orang nak tengok macam ni kita cakap bahasa Inggeris. Ya? Bukanlah apa sebenarnya. Saya sebenarnya nak bagi motivasi kepada pelajar-pelajar kita orang Melayu ni. Buat sesuatu untuk meningkatkan diri tu. Menambahkan ilmu. Ya. Jadi, nak menyambung sikit lagi ni. Saya nak buat satu kursus kekeluargaan yang namanya parenting. Ini gambar. Ya. Syekh Muzaffar ni, dia buat satu program untuk anak-anak dia. Tu Syekh Muzaffar. Tapi minta maaf lah gambarnya terbalik. Macam mana kena betulnya. Saya bukan reti sangat pakai handphone ni. Baru belajar. Dulu tak pernah pakai benda ni. Baru belajar sikit-sikit. Kemahiran keibubapaan Syekh Muzaffar. Ya, Syekh Muzaffar dibuat trim untuk anak dia. Jadi saya dah dialog dengan Syekh Muzaffar ni dalam DVD saya ni. Dekat 2 jam saya kupah dalam program Angkasa Lepas. Sebab idea saya sekarang dipakai oleh pereka-pereka kapal angkasa. Kalau tuan-tuan nak tahu, belilah ni DVD saya ni. Itu impian saya, jawatan saya, impian saya, impian. Kau jangan silap faham. My dream to be the chief scientist of the world. My dream. You know dream? Macam Jepun, dia ada buat the power of dream. Kalau anda ada impian, anda ceritakanlah impian tu. Moga-moga impian tu jadi kenyataan. Tapi silapnya orang Melayu ni, bila kita mempunyai impian, mulalah perli, mulalah mengkritik, mulalah menyindir. Saintis konon. Iyalah, ini impian saya. Saya dah banyak buat research tentang bidang sains saya. Yang terbarunya Big Bang Theory. Saya akan siapkan teori Big Bang saya tu. Ya. Bagaimana teori Big Bang ni dalam Al-Quran, bagaimana teori Big Bang yang diutarakan oleh saintis-saintis barat. Mereka memang ada satu alat tempat mengesan Big Bang tu di Geneva, di Perancis, sempadan Switzerland. Anak saya berada di sana dulu. Ketika dia ke London, dia pergi ke Geneva dengan Switzerland. Anak saya yang ke-6. Dia melawat ke Eropah. Jadi saya dapatlah sedikit maklumat daripada apa yang anak saya melawat di sana dulu. Ya. Jadi benda inilah yang saya nak highlightkan kepada orang Melayu ni. Bangunlah. Ini saya dah tulis satu keratan ya dalam dialog saya dengan pemimpin-pemimpin dunia dan saintis-saintis dari seluruh dunia mengenai brain power Melayu dan otak kanan Melayu yang bercahaya. Ya. Jadi bila saya bergerak di sepanjang Sungai Perak daripada Royal Belum, daripada hutan banding tu
Waktu saya nak ke Kelantan, saya lalu hutan banding. Royal Belum ni, turun ke Lenggong sampai ke Kampung Gajah. Saya buat survey. Ya. Jadi di sepanjang Sungai Perak ni banyak cerita-cerita misteri yang belum terjawab. Saya akan cuba mengupasnya sedikit demi sedikit. Hari ini punya berita, dia berceritakan bahawa di Gopeng ada dibuat penemuan gajah yang berusia 80,000 tahun jumpa di Gua Gopeng. Ada rupanya cerita lama di Gua Gopeng tu, selain pada Gua Tempurung, yang tempat hilangnya acap, yang dikatakan hilang tu, sampai sekarang tak jumpa ni. Saya pun ada di Gua Tempurung baru ni. Tadi petang tadi saya dah ceritakan misteri kehilangan acap. Nama dia ada dalam handphone saya. Terkejut saya. Saya pun kontak bomba. Tanya pada bomba, siapa sebenarnya acap yang ada dalam handphone saya ni. Saya dah kupas petang tadi, tak payahlah kupas malam ni. Kalau nak tanya, lain kali lah. Nak tanya malam pun boleh jugalah. Itu dia. Jadi panjang benar saya dah cakap ni. Jadi Anjang Pulau tadi yang saya dah kupas pagi tadi, ada orang nama Anjang Pulau, inilah orangnya. Anjang Pulau Alang Idin. Ini orangnya. Orang Lambor rasanya. Dan anaknya dikatakan pegawai takbir Kerajaan Perak. Dan dia adalah kawan saya tu, termasuk dalam keluarga Anjang Pulau Alang Idin. Anjang Pulau Alang Idin. Inilah orang tuanya. Ya. Orang Sungai Perak. Orang tepi, orang Lambor. Kemudian orang Perak ni pula ada nama Yuk Majlis. Kita ada majlis agama Islam. Tapi tak sama dengan Yuk Majlis. Yuk Majlis ni ulama Perak. Kenapa namanya Yuk Majlis? Saya tanya keluarga dia. Anak Yuk Majlis ni kawan saya, namanya Jamaluddin Yuk Majlis. Saya tukar nama majlis Yuk pula. Lepas ni saya akan buat majlis Yuk khusus je. Sebab ini permintaan Tuanku Sultan tadi. Ketika ditanya Tuanku, kenapa tak dikaitkan dengan Kedah? Tuanku kata, kita buat untuk orang Perak saja. Sebab ada benda besar kita nak cakap mula di Perak ni. Sebab tu British datang ke Perak tu ada strategi. Mengambil biji timah tu banyak cerita-cerita yang belum dikupas dalam dunia moden ini. Antaranya buku Raja Chulan. Raja Muda Sultan Perak. Raja Chulan. Misa Melayu. Buku Misa Melayu tu. Cuba tengok, kaji balik. Nama Raja Chulan tu ada di sekolah Ipoh ni. Sekolah menengah Raja Chulan. Ada di Kampung Gajah. Di Pulau Tiga. Sekolah Kebangsaan Raja Chulan. Siapa Raja Chulan? Kaji lah. Saya difahamkan. Di antara sebab sungai-sungai ni ada kiri kanan. Saya difahamkanlah dan saya dengar-dengar ujung telinga saya. Istana-istana Perak ni kebanyakan di sebelah kanan sungai. Daripada Teluk Intan sampai ke utara, ke hulu sungai tu, daripada sebelah Sungai Perak. Sebelah kanan. Bila sampai ke Kuala Kangsar, diubahkan ke kiri. Itu jadi istana Iskandariah di atas bukit tu. Menghadap Sayung seberang tu. Jadi adalah cerita-ceritanya kita kena gali. Sampai Kuala jumpa pula kota lama kanan, kota lama kiri. Naik ke hulu pula, jumpa lagi Chopin pula. Chopin kanan, Chopin kiri tu telinga lah Chopin. Ini Chopin kiri, ini Chopin kanan. Di Sungai Perak ada nama kepala pulau pula. Nama kepala pulau tahun 1994. Kita dah tadi ada Anjang Pulau. Nama orang juga. Maknanya kisah sejarah Sungai Perak ni, saya mengambil gambaran ada kaitan mungkin dengan sejarah penciptaan Adam dulu. Itu gambaran yang benarnya dalam syurga itulah yang diciptakan Allah daripada tanah-tanah di bumi ni. Termasuklah tanah Perak ni dibawa ke dalam syurga. Dicipta oleh Allah dalam syurga Adam, Nabi Adam tadi. Bila diturun ke bumi ni, cerita tu saya tengok balik di tepi Sungai Perak tu. Kalau mengikut cerita yang saya tatip baru ni, Nabi Adam masa diturun ke bumi ni, dia minta api nak masak. Nak masak dalam syurga tu tak payah masak pun tak apa. Syurga. Syurga tempat persen, niat aja. Macam nak makan ayam, datang je. Niat nak makan, datang. Itu syurga. Tapi bila Nabi Adam diturunkan ke bumi disebabkan jangan dekat pokok larangan tu, di dekatnya pokok larangan,
maka Allah pun keluarkanlah. Allah larang jangan dekat pokok tu dalam surah Al-Baqarah. Tapi Nabi Adam, Siti Hawa makan dulu. Bila makan buah tu, berubahlah badan mereka. Ikutlah Nabi Adam. Nabi Adam pula ikut makan. Maka berlakulah perubahan pada fizikal badannya tu. Terpaksalah turun ke bumi. Pasal dalam syurga tu tak ada tandas. Kalau nak kena ke tandas dalam syurga, mana ada tandas di syurga? Dia turunlah ke bumi ni. Turun di India. Jadi bila berlaku perubahan badan tadi, berubahlah fizikalnya tadi, kenalah turun jadi penduduk bumi. Itu hikmah mengapa dijadikan penduduk bumi itu dalam kisah di syurga dulu. Bila diturun ke bumi sampai sekarang ni, dapatlah tahu beritanya, tandas yang terbaik ni rupanya di Perak. Perak menang tandas terbaik peringkat kebangsaan. Tengoklah soal apa. Takkanlah saya juga nak nunjuknya. Carilah maklumat. Tandas terbaik ni ialah di Perak. Ya. Baru kemarin saya dapat berita. Amerika buat tandas. Harga tandasnya 96 juta. Kau memang tak percaya. Kau memang tak tengok. Ini keratannya saya dapat dah. Tandas yang dibuat Amerika ni khusus untuk wanita. Nun di angkasa lepas. Untuk angkasawan wanita. Harganya 96 juta. Tandas di Malaysia ni macam mana rupanya? Udahlah murah. Kadang-kadang kepala paip pun tak ada. Udah kepala paip pun tak ada. Pintu, nutup pintu jamban pun diikat dengan tali plastik. Itulah rupa pengurusan tandas kita. Tapi bila nak hebatnya, tandas untuk tak boleh diurus dengan baik. Betul tak? Sebab tu Perak mendahului pemenang tandas peringkat kebangsaan. Ya. Kisah bermula dengan Nabi Adam dalam syurga tu tak boleh duduk dalam syurga. Pasal syurga kan nak kena ke tandas. Turunlah ke bumi. Bila dah turun ke bumi, Nabi Adam pun kenalah bersiap macam mana nak menguruskan diri dia. Nak kena ke tandas lah. Lepas tu diperintahkan kepada Allah, Nabi Adam diperintah ke ke Kaabah untuk tawaf. Jadi bila Nabi Adam minta api tadi, kisah tadi minta pada api pada Allah, Nabi Adam minta melalui malaikat Jibril ya. Sebesar buah kurma api. Apa dijawab di Allah? Allah kata kalau diberi sebesar biji kurma, nescaya hancur alam tu. Api neraka. Ya Allah ya Tuhan. Sebesar biji kurma tuan-tuan. Lepas tu diminta lagi lah. Jadi diminta sebesar atom. Halus lah. Ya. Apa dijawab pula? Kalau sebesar atom tu, kering nanti. Kering, panas sangat bumi ni. Lahnya dapat juga api itu, direndam dalam 70 sungai. 70 sungai direndam api itu. Kemudian digunakan untuk membakar. Tapi panas juga. Dihantar balik ke neraka. Tinggallah bara api neraka itu yang kita guna sekarang ni. Baranya saja. Allah ya Tuhan. Dalam Quran kita ada dengar ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluargamu dari api neraka. Bayangkan api neraka kalau sebesar buah kurma, nescaya akan hancur bumi semua ni. Panas. Dibagi sebesar atom pun, baru ni ketua pengarah nuklear orang perempuan. Sebab tu orang perempuan dengan peranannya cukup hebat dalam mendidik anak-anak ni. Sebab itulah akhir-akhir berita yang saya dapat sekarang ni banyak menjurus kepada pendidikan yang bermula di rumah, iaitu wanita. Itu berlakunya COVID ni. Barulah ada masa kita nak tengok anak-anak kita macam mana nak ngurus mereka, hal mereka, pendidikan mereka. Saya duk tekankan hal ini daripada dulu lagi dah. Sebelum berlakunya COVID, saya dah buatkan homeschooling. Saya kuliahkan dalam YouTube saya. Saya buat DVD sekarang dah. Ni DVD saya ni. Tentang homeschooling. Kenapa pentingnya ibu bapa mendidik anak-anaknya di rumah. Macam mana nak menggunakan otak kanan, otak kiri. Sampai saya jual buku saya. Ini ubat otak pun saya jual. Ni nampak. IQ-nya. Makanlah ubat otak saya ni. Ya. Harganya bukan mahal. RM15. Koma ada duit. Boleh beli. RM15 je. Ubat otak. Brain power kita tu.
Ni ha. Ha. IQ dia. Belilah. Saya hantar by post nanti. Ada 12 lagi ha. Kau kena cepatlah nanti habis. Jangan lupa hubungi saya nombor saya. Ambil nombor saya 013 457 0068. Hantar ke WhatsApp saya sekarang. Bagilah tahu ndak kan saya hantarlah by post. Ramai orang dah makan ubat saya ni ha. Nanti saya tunjukkan dia punya tracking number-nya ya. Ni ha. Tracking number-nya saya letak dalam Nilofa punya kotak. Nilofa tu tak kena Nilofa. Orang kaya Malaysia. Orang Kelantan, Nilofa. Dia, betul kan Nilofa ni orang punya? Ni ha, dia jual pisang ha. Tu ha. Nama Nilofa. Betul ke dia? Wallahu alam. Saya pun tak tahu. Ini ha, tracking number saya ni. Ha, inilah rupanya dah. Punyalah banyak saya hantar. Ini tracking number puh laju saya. Puh laju. Bila hantar kepada demo. Dan demo buat laporan. Lepas makan ubat ni koma. Lapang otak dia. Ini saya dah photostat kan. Di antara kata-kata demo tu. Ini bukunya testimoni. Terbalik minta koma bacalah dengan betul ya. Testimoni pelajar-pelajar dan usahawan nenah yang dah makan pil minda IQ saya. Ni laporan yang diberi. Berlambat-lambat dibagi dia. Ya. Cubalah ubat otak saya ni. Moga-moga kuliah otak kanan, otak kiri saya ni akan berjalan terus dan saya akan bentangkan kepada Kementerian Pelajaran. Saya nak jumpa Tan Sri Mahyudin kerana komen terakhir saya ni sebelum saya tutup majlis. Yang terbaru tadi saya dah rakamkan satu kenyataan Tan Sri Mahyudin supaya kebenaran menutup sekolah diberikan kepada pejabat daerah ke, sebab sekarang isu COVID ni menjadi-jadi. Jadi Tan Sri Mahyudin kata boleh tutuplah sekolah kerana ialah COVID-19 ni dah datang balik. Kita kena bersiaplah mengemaskan diri balik. Kita dah ada tadika kemas tapi tak kemas-kemas lagi. Saya harap biar kemas lepas ni. Sebab tadika kemas ni ketua pengarahnya tu orang kampung saya, orang Parit. Orang satu sekolah dengan saya. Dia arwah dah meninggal pun. Zainal Karib, orang layang kanan. Satu sekolah dengan saya. Datuk Zainal Karib pernah menjadi pegawai daerah Kinta. Orang layang kanan. Kemungkinan ada dengan keluarga saya ke wallahu alam. Nanti saya kena kajilah. Ya. Jadi kita kemas. Apa kata Tan Sri Mahyudin baru ni? Bolehlah tutup sekolah dia kata. Tadi saya tangkap gambar akhbar tu. Dan ingin saya bercerita pada tuan-tuan. Satu ketika dulu saya bersama Tan Sri Mahyudin dalam satu lift di Kementerian Pelajaran. Masa tu kalau tak silap saya dia Menteri Belia dan Sukan. Muda lagi orang masa tu. Memang kacak orangnya, handsome orangnya. Anak tuan guru tuan-tuan. Tan Sri Mahyudin ni anak tuan guru Mahyudin. Mahyudin bin Yasin. Muhammad Yasin tu ulama. Maka bila dia naik jadi Perdana Menteri tu, dia ada peranan. Baru ni kalau tak silap saya lah, tolong betulkan ya. Mufti wilayah yang jadi Menteri Agama sekarang ni, Dr. Zulkifli ni, Al-Bakri, dia pernah memberi kitab Matla'ul Badrin kepada Tan Sri Mahyudin. Matla'ul Badrin tu ialah satu kitab. Saya dah baca kitab tu masa saya ngaji dulu. Ada berkaitan dengan bab ilmu yang pertama. Kemudian bab air yang kedua. Jadi saya merasakan bahawa pelajar-pelajar ni mesti dididik cara menggunakan air yang betul. Jangan menggunakan air yang tak betul. Antaranya air mutanajis, air musta'mal, air mutlak, cara beruduk dengan betul. Itu saya kupas kemudian. Saya nak kait dengan Tan Sri Mahyudin. Bila saya nak lift sama dia, dia tengok saya tengok dia. Kami tak bercakap, diam aja. Bangunan tu masa tu bengkang-bengkok. Bengkang-bengkok bangunan. Macam ular kena palu.
Itu bangunan Kementerian Pelajaran. Kalau tak silap saya, ya tolong betulkan. Bangunan tu saya dah pergi. Saya dah pergi ke bangunan tu, tengok bangunan tu. Saya selalu di bangunan tu. Bengkok bangunannya. Dekat Damansara Heights. Satu hari larilah perompak depan saya. Setelah dia merompak, dia lari depan saya. Dekat bangunan tu. Bila dia lari, tuan-tuan, macam mana saya nak menahannya? Menahan perompak, bahayalah. Dia kejar dia oleh pengawal pula tu gemuk pula. Orang gemuk ngejar orang kurus. Apa jadi? Lepaslah perompak tu. Jadi kalau kita nak buat kerja, buat perancangan, buatlah betul-betul. Janganlah letakkan jaga orang gemuk, lepas tu ngejar perompak orang kurus. Perompak tu kurus, larilah cepat. Tinggallah penjaga gemuk di belakang. Tuan-tuan, buat kerja tak ada perancangan. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, saya minta lah supaya Kementerian Pelajaran aturlah benda tu betul-betul. Hingga kan sekarang ni saya dengar bangunan tu diruntuhkan. Dulu bangunan tu bengkok. Di situlah duduknya Menteri Pelajaran. Kementerian Pelajaran di situlah tempat asalnya. Kemudian baru dipindahkan ke Putrajaya. Saya ada di majlis di pejabat tu, selalu berada di bangunan tu. Mereka dah kenal saya dah. Kerana selalu berada di situ. Okey. Jadi panjang benar kuliah saya ni. Saya rasa cukuplah untuk hari ni. Jadi saya nak bacakan apa nama orang yang tengok saya, antaranya Zaidah Hasan ni. Siapa dia Zaidan Hasan ni tak tahulah. Tapi ada juga kenalan-kenalan yang dia keluar ni nama-nama kawan saya. Nanti saya baca beratas lagi ya. Ramai orang tengok malam ni ya. Elok juga kuliah buat waktu malam ni ya. Khalid Al-Walid. Masya Allah. Nama panglima perang di zaman Rasulullah. Khalid Al-Walid. Ketiga pula tu. 1, 2, 3. Khalid Al-Walid. Bila Khalid Al-Walid tengok saya ni, dia tulis 3. Worldwide at that time ya. Ada 3 angka. 1, 2, nombor 3. Bukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Saya teringat ketika saya keluar daripada rumah, dia rapat setia. Masa saya duduk rapat setia. Bila saya keluar kereta, undur kereta saya, lalulah kereta Mercedes, plate-nya AAA 111. Misterinya begini. Nama Khalid Al-Walid yang ketiga ni. Khalid Al-Walid ni lah seorang tentera Islam yang hebat. Di zaman Sayyidina Umar, jawatannya terpaksa diganti oleh orang lain. Masa itu ya. Khalid Al-Walid ni, dia matinya di atas tempat tidur dia. Dia bercita-cita nak mati syahid. Tapi Allah muliakan dia. Jadi, bila AAA 111 tu, pelik kereta tu, saya jumpalah arkitek. 3 orang arkitek. AAA 111. Arkitek tu di Seri Iskandar. Seni banner UiTM. Namanya Profesor Abdul Halim. Saya pula, nama Abdul Halim juga. Yang ketiga saya jumpa arkitek daripada UiTM yang sama. Abdul Halim juga. Kami bertiga nama Abdul Halim. Maka saya pun arkitek jugalah. Yang profesor tu dah tentulah arkiteknya. Yang ketiga tu Profesor Abdul Halim yang bidang landscape arkitek. Jadi saya arkitek, Profesor UiTM, kami bertiga arkitek berjumpa, dia rapat setia. Kenapa dia rapat setia? Sebab kalau dah rapat tu biarlah setia pula. Jadi maknanya desain rumah tu buat betul-betul. Setengah tu rumah buat lebih kurang. Yang menegurnya yang di-Pertuan Agong. Ini gambar saya menghadap Tuan Agong. Mana ke gambar saya dengan yang di-Pertuan Agong. Saya menghadap yang Tuan Agong. Antaranya nak menaikkan pada isu seni banner rumah-rumah Melayu ni. Saya nak buat kuliah tentang seni banner Melayu. Saya ada menghadap yang Tuan Agong. Al-Sultan yang baru ni, Sultan Abdullah. Sebab tuanku menegur katanya, jangan buat rumah sambil lewa. Buat betul-betul. Seni banner tu, biar kemas teratur. Macam mana cara nak mendidik anak-anak rumah yang selesa. Rasulullah pernah sebut 3 perkara. Kalau nak tahu keluarga tu bahagia, rumah yang selesa, kenderaan yang selesa, isteri yang solehah. Kalau ada 3 tu, mana keluarga tu bahagia lah tu. Sebab kita plan. Seni banner tu. Itulah ya. Assalamualaikum pakcik, kata dia. Itu cerita saya tentang Khalid Al-Walid 3 ni ya. Lepas tu Zulfatan is watching. Kita ada apa komen. Khalid Al-Walid, Sapuan. Mana kena Sapuan? Sapuan ni nama anak saya. Ya. Dah habis agaknya. Allah. Tersilap tekan.
Jadi Khalid Walid, Sepuan alhamdulillah sihat. Muhammad Maidin is watching. Bring down on camera. Manan Sijid is watching. Muhammad Rafiq. Siapa dia Muhammad Rafiq ni saya pun tak pasti ya. Muhammad Badu Hisham is watching. Yusri Yusof. Zabidi Muhammad. Abdul Razak Yub Nazri. Ni kawan saya rupanya. Orang duduk di Tanjung katanya. Satu sekolah dengan saya. Abdul Razak Yub Nazri ya. Ibnu Hanafi is watching. Omar Syukri. Anas Syukri is watching. Saiful Amri. Otak berdenyut. Ulang nombor telefon. Okey, sekali lagi nombor saya ya. Okey, nombor telefon saya 013 457 0068 ya. 013 457 0068. Dapat ya? 013 457 0068. Okey. Azman watching. Ucu Arif is watching. Ini antara yang melihat saya kejap ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tentang otak berdenyut ni. Dia tanya pada saya, otaknya berdenyut. Apa caranya ya? Saya pun otak saya berdenyut. Hari-hari berdenyut. Saya nak mengupahnya pun, maklumlah. Pengalaman yang tidak diuji melalui klinik ni, yang dipanggil clinical test tu. Otak berdenyut ni sebenarnya biasalah. Tak adalah serius sangat ya. Cuma kena ada satu, apa kata orang, pemantauan lah harian. Saya pun selalu juga berdenyut. Dah sama 60 tahun dah ni. Dia sentiasa berlaku. Di belah kiri otak saya ni. Sebelah ni ya. Sebelah otak ni saya rasa selalu kebas je. Tak tahulah apa hikmah Allah buat ni. Ada tentu yang mungkin akhirnya saya mengkaji sistem otak tadi. Jadi dengan ubat IQ ni nanti kalau anda makan ubat ini, insya-Allah akan ada satu perubahan pada sistem otak kanan dia tadi. Dalam sel-sel otak yang dipanggil neuron tadi, otak tu bertambah aktif. Dia bercantum antara lain. Neuron dia tadi. Setelah makan ubat ni. Ada laporan yang saya terima lepas seminggu dia makan, nampak perubahan. Mio ni pelajar UiTM di Melaka. Maknya pensyarah UPSI. Dia kata setelah dia makan, dia order 4 botol. Lepas dia order 4 botol, lepas dia makan tadi, dia terasa yang otak dia tu aktif. Ada seorang lagi pelajar perempuan, Insyirah Harun. Insyirah Harun ni pula. Lepas dia makan, dia rasa malas dia berkurang. Merasa malas tu berkurang. Pasal malas ni ada kaitan dengan otak juga. Malas aku mikirnya, kata orang Perak. Malas aku nak mikirnya. Itu tanda otak dia penat lah tu. Itu cara cakap orang Perak. Malas aku nak mikirnya, kata dia. Apa yang ada udah lah. Ini. Sebab itu kita tak maju. Isyanya lah, apa yang ada udah lah. Malas aku mikirnya. Inilah dia hanya koma. Cuba buat sesuatu. Memandang jauh ke depan. Mempunyai cita-cita besar untuk melakukan perubahan pada diri, untuk keluarga dan negara dan seluruh dunia ni. Kena ada jiwa besar lah. Ya, itu dia. Muhammad Zul is watching. Azrul, Muhammad Fikri, Ni Azman, Hakim Ismail. Makanya Hakim Ismail ni, ya, yang datang baru ni orang Gopeng jumpa saya pasal isu Ascap hilang tu, rasanya dia lah ya. Hakim Ismail ya. Dan Hafiz Sharif is watching. Muhammad Izwan is watching. Ramai lagi yang tengok saya punya handphone ni. Jadi apa hal pun untuk mendapat maklumat yang lebih nanti, tuan-tuan kontaklah saya melalui WhatsApp saya, nombor yang saya dah bagi tadi. Saya ulang lagi sekali ya. 013 457 0068. Ni pada DVD saya ni pun dah ada tulis ya. Nombor handphone saya tu. Belilah DVD saya sekali ni. Tuan-tuan boleh tengoklah DVD saya, cara saya mengupas otak kanan tu ya. Nombor handphone pada DVD saya ni. 013 457 0068. Ya, insya-Allah.
Saya lah cikgu yang kita sembang tentang acap hari tu. Dia lah Hakim Ismail. Ada 2 I-nya. Hakim Ismail. Orang Kopeng. Masih jadi misteri saya. Dan ada ilmunya sebenarnya. Ada nama acap dalam handphone ni, ada ilmunya. Jadi otak berdenyut ni, dia tulis 0134570068. Betul lah tu. Awang Chai pun meneliti saya juga. Tengah merhati saya. Awang Chai ya. Ya, itulah yang saya harap. Supaya orang Melayu akan menjadi bangsa besar dunia lepas ni. Sebab kita, kisah orang Melayu kita ni tak didetailkan sedetail-detailnya. Siapakah orang Melayu sebenarnya? Orang Melayu ni kalau ikutkan cerita yang kita dengar, bukan melalui sejarah yang ditulis seperti sejarah-sejarah kita, bangsa kita ditulis orang Eropah Barat. Orang Barat ni kalau ditulis cerita kita, banyak yang negatif. Malahlah orientalis ya. Jadi sejarah orang Melayu yang dapat saya baca, yang dibentang oleh Profesor Rofa Ismail, UKM. Dia kata dalam bukunya, orang Melayu ni keturunannya sampailah kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi keturunan orang Melayu ni sampailah kepada Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ibrahim dan orang Melayu tu. Isteri yang ketiganya yang bernama Kanturah. Isteri Nabi Ibrahim tu ada 3 orang. Yang kita tahu Siti Sarah dan Siti Hajar. Tapi yang ketiga tu tak diterangkan. Saya ada bukunya tentang Alta Terahsia Melayu tu. Yang ketiga tu, Kanturah namanya. Dia datang ke alam Melayu ni, ke timur ini. Kita itulah susu galurnya tu. Daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Jadi yang itu nanti kita akan bincang dengan cara yang lebih tersusun. Mengapa dia berkembang biak menjadi bangsa Melayu di Semenanjung ini. Mengikut keturunan masing-masing kita ni. Tapi saya nak fokus di tempat saya dululah, di Parit. Sebab Parit ni ada kisahnya dengan kerajaan Melayu Melaka dulu. Ya, kerajaan Melaka yang besar, Empire Melaka tu hubung kait dengan kerajaan Perak. Kerana keris Tamin Sari itu berada di Kuala Kangsar. Keris Hang Tuah tu berada di Kuala Kangsar. Orang-orang besar Melaka tu ada namanya di orang-orang besar Perak. Contohnya Raja-Raja Melayu di Perak. Raja kecil besar, raja di Hilir, semua tu. Ya, raja kecil besar antaranya. Raja sulung, raja semua tu. Raja muda semua tu, dia adalah ambilan daripada kerajaan Melaka dulu. Jadi sejarah Melaka tu, alat-alat kebesarannya adalah di Perak tu. Datanglah ke Perak, ke Kuala Kangsar, tengoklah di muzium Perak tu. Jadi sebab itulah, Salasilah dan keluarga kita ni mungkin warisan daripada dulu tu. Tapi kita tak nak mengkaji, kita kurang mengkaji, maknanya kita tak tahulah. Ya. Jadi insya-Allah kita akan dapat mengesan lagi apabila kita adakan pertemuan-pertemuan keluarga kita. Kita atur balik pertemuan keluarga itu, reunion keluarga itu, cerita kisah tu balik. Pertamanya antaranya untuk mewujudkan balik tali silaturahim di kalangan kita. Dan ini dituntut supaya menghubungkan balik silaturahim di kalangan kita ni, barulah keluarga Melayu tu bertambah kuat. Janganlah hidup kita ni mementingkan diri saja. Jangan hidup nafsu-nafsi. Panggillah balik keluarga-keluarga besar kita tu, berkumpullah. Menceritakan kisah bahawa kita tak lama dihidup di bumi ni, dan bila kita kembali kepada Allah nanti, kita telah bersiap sedia untuk bersama-sama ke dalam syurga Allah nanti. Ya, insya-Allah. Jadi itu di antara yang mendengar saya punya kuliah ni. Arif Ashraf. Antaranya Hanif Ni'aif, Awang Chai. Semua ni adalah mereka-mereka yang melihat saya punya handphone ya. Jadi kalau tak ada apa soalan lagi, insya-Allah saya tutupkan majlis ni. Semoga kita akan dapat keberkatan hasil pertemuan yang singkat ini, insya-Allah. Lepas ni saya akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.